Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Nurhayati binti Abdul Rahim bersama sahabat saya Puan Raja Nur Alina binti Raja Ali akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Kajian Kesediaan Pembelajaran secara dalam talian bagi pelajar semester 1 sesi Jun 2020 Diploma Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Pembelajaran secara dalam talian berkembang secara drastik masa kini. Ianya dapat dilihat bukan sahaja di negara kita, malah seluruh dunia turut mengalami perkara yang sama. Pembelajaran secara dalam talian telah diamalkan sebelum ini, tetapi tidak dilaksanakan secara meluas dan bukan menjadi pilihan utama. Ianya terdiri daripada kaedah sinkronos dan asinkronos. Namun, pandemik COVID-19 telah melanda dunia kini dan memaksa masyarakat hidup dalam norma baru dan menukarkan mood pembelajaran secara bersemuka iaitu face to face yang diamalkan sebelum ini kepada pembelajaran secara dalam talian. Oleh itu, satu kajian telah dijalankan bagi mengenal pasti kesediaan pelajar dan faktor-faktor yang menyumbang terhadap pembelajaran secara dalam talian. COVID-19 telah menggegarkan serata dunia dengan bahaya dan kesannya kepada umat manusia. Secara tidak langsung, mengganggu pembelajaran pelajar dalam menuntut ilmu, pekerja dalam melaksanakan tugas sebagai pekerja, sama ada bekerja sendiri, sektor swasta atau awam. Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah berkuat kuasa pada 18 Mac 2020 sekaligus menjadikan pembelajaran secara dalam talian ataupun online learning menjadi satu kemestian demi memastikan kelangsungan pendidikan. Pelbagai usaha ini dilaksanakan agar para pelajar tidak ketinggalan dalam menuntut ilmu. Sesi pembelajaran secara online memerlukan banyak pengorbanan dari segi tenaga pengajar, pelajar, rakan seperjuangan serta ahli keluarga pelajar. Pelbagai aplikasi persidangan video seperti Google Meet, MS Teams, Zoom, Skype, Google Hangout, WhatsApp dan lain-lain. Persediaan dan penerimaan pelajar terhadap pembelajaran secara online. Objektif kajian: mengenal pasti kesediaan pelajar terhadap pembelajaran secara dalam talian. Yang kedua, mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada kesediaan pelajar menempuhi pembelajaran secara dalam talian. Dan yang ketiga adalah menentukan perbezaan antara jantina terhadap kesedaran pembelajaran dalam talian. Metodologi kajian yang terdiri daripada reka bentuk tinjauan yang dijalankan secara kuantitatif dan pengumpulan data serta analisis data. Sampel kajian terdiri daripada pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam PSMZA pada sesi Jun 2020 dan seramai 136 orang pelajar. Bagi analisis demografi terdiri dari 3, iaitu jantina, bangsa serta kekerapan penggunaan e-learning. Untuk jantina, bagi pelajar lelaki seramai 74 orang, iaitu bersamaan dengan 54.5%. Pelajar perempuan 62 orang bersamaan 45.6%. Semua responden adalah berbangsa Melayu. Untuk kekerapan penggunaan e-learning, bagi yang melebihi 21 kali,
iaitu 2.21%. Untuk 11 ke 20 kali, iaitu 13.24%. Untuk 6 ke 10 kali, iaitu 40.44%. Dan 1 hingga 5 kali, iaitu 44.12%. Bagi objektif yang pertama, mengenal pasti kesediaan pelajar terhadap pembelajaran secara atas talian. Bagi penyataan pertama, saya mempunyai kemahiran di dalam pembelajaran secara dalam talian. E-learning min-nya adalah 2.97 yang mewakili min skor tidak setuju. Untuk penyataan kedua, saya mempunyai pengetahuan ICT pelajar tidak bersetuju, iaitu min 2.99. Dengan penyataan ini, kerana segelintir latar belakang pelajar adalah yang kurang berpengetahuan dalam ICT. Dan penyataan yang ketiga adalah saya mempunyai kemahiran ICT. Analisis min adalah 2.86, iaitu pelajar sangat tidak setuju dengan penyataan ini. Objektif kedua iaitu mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada kesediaan pelajar menempuhi pembelajaran secara dalam talian. Penyataan pertama adalah saya mendapat galakan daripada pensyarah untuk menggunakan e-learning. Interpretasi min adalah setuju, iaitu 3.08. Bagi pelajar di semester 1, pensyarah yang dikenali adalah pensyarah yang mengajar semester berkenaan sahaja. Dan bagi sesi kajian dilakukan, tidak semua kursus yang diajar secara dalam talian. Contohnya, untuk kursus DCC 10012, iaitu Engineering Drawing and CAD. Penyataan kedua, saya mendapat galakan daripada rakan-rakan sebaya untuk menggunakan e-learning. Interpretasi min bagi penyataan ini adalah tidak setuju, iaitu 2.95. Manakala penyataan ketiga adalah saya mendapat galakan daripada pihak pentadbiran PSMZA untuk menggunakan e-learning. Interpretasi min bagi penyataan ini adalah setuju, iaitu 3.07. Untuk objektif yang ketiga adalah menentukan perbezaan antara jantina dalam kesedaran pembelajaran dalam talian. Berdasarkan data di atas, tiada perbezaan yang ketara min bagi jantina lelaki atau perempuan. Masing-masing bernilai 3.07 dan 3.07 dengan skor min setuju. Perbandingan kesedaran pembelajaran secara dalam talian dari segi jantina, pelajar merangkumi soalan saya sedar bahawa pembelajaran secara dalam talian iaitu e-learning diaplikasi di PSMZA dan saya tahu bahawa e-learning merupakan satu keperluan. Kesedaran terhadap kepentingan PDP di dalam talian telah diaplikasikan di era persekolahan lagi, sama ada pelajar berkenaan dapat mempraktikkan ataupun tidak bagi ke alam institut pengajian tinggi. Keseluruhan data menjawab persoalan kajian dan mencapai objektif kajian, iaitu mengenal pasti pelajar terhadap pembelajaran secara dalam talian dengan nilai min 2.94, iaitu tidak setuju, dan standard deviation 0.587. Sebilangan pelajar amat memerlukan kemahiran dan pengetahuan yang lebih mendalam untuk pembelajaran secara dalam talian serta berpengetahuan dalam ICT. Bagi objektif yang kedua, mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada kesediaan pelajar menempuhi pembelajaran secara dalam talian pula, nilai purata min adalah 3.03, iaitu tidak setuju.
dan standard deviation sama dengan 0.559. Ini bermakna semua pelajar di semester 1 memang perlu galakan dan dorongan daripada semua pihak bagi membantu mereka dalam pembelajaran. Manakala bagi persoalan perbezaan antara jantina terhadap kesedaran pembelajaran dalam talian dengan nilai min adalah 3.07 iaitu setuju dan standard deviation adalah 0.376. Keputusan ujian T pula telah menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan dalam min yang diperolehi. Daripada data yang diperolehi, kesedaran pembelajaran secara dalam talian dari segi jantina pelajar memang diperlukan sama ada lelaki ataupun perempuan. Cadangan untuk kajian ini adalah kajian lanjutan perlu dijalankan bagi mendapatkan pelbagai data serta maklumat yang lebih terperinci bagi pelajar untuk di semester lain, contohnya kursus lain serta pelajar di jabatan yang berlainan. Jika terdapat pelbagai latar belakang pelajar, data dapat dijadikan panduan serta manfaat untuk dihubungkaitkan gaya pembelajaran dalam talian dapat ditambah baik dan dapat dilaksanakan oleh pengkaji. Sebagai kesimpulannya, gabungan di antara semua pihak bagi mendapatkan kesediaan pelajar, pensyarah serta pihak pengurusan untuk memastikan sistem PDP dapat dilaksanakan dalam apa jua kaedah. Namun, tidak semua penerimaan dapat dilaksanakan. Semangat untuk meneruskan pembelajaran dalam talian memerlukan pelbagai pengorbanan daripada semua pihak. Andai ada kekangan di pihak pelajar, mereka perlu mengetengahkan permasalahan mereka supaya masalah tersebut dalam pengetahuan pensyarah atau tenaga pengajar agar tiada lagi isu keciciran dalam menuntut ilmu dan untuk berjaya dengan cemerlang. Sekian, terima kasih.